Azmio Channel. So hari ini saya akan bahas 12 lokasi misteri dan berhantu paling seram di Malaysia. Selalunya saya bawakan cerita seram, tapi ini kali saya bawakan tajuk yang berlainan ya guys. Sebelum kita mulakan pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini sebagai tanda penghargaan bagi saya. And without any further ado, let's get into the story. Kawasan dan rumah berhantu ini selalu dikaitkan dengan kejadian hitam yang pernah berlaku di tempat tersebut. Kejadian seperti kematian dan juga ilmu hitamnya pasti akan menjadi buah mulut masyarakat sekeliling, sekaligus menghasilkan stigma seram dalam kalangan masyarakat terhadap sesuatu kawasan. Pernahkah kamu menghampiri kawasan yang dikatakan berhantu, atau Anda sendiri memasuki kawasan tersebut untuk mengetahui kisah seram di sebalik kediaman yang dikatakan berhantu? Dan ini adalah 12 lokasi misteri dan berhantu yang paling seram di Malaysia. Yang pertama ini memang tidak asing bagi semua rakyat Malaysia ya, maupun di dalam dan juga di luar negeri. Memang ini famous ya, satu ketika dulu. Kediaman Mona Fendi atau Mona Fendi, atau perbezaan dia, tapi inilah perkataan dia ya. So Mona Fendi adalah nama yang tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia dari zaman 90-an. Nama ini juga tidak lari dari dikaitkan dengan hantu. Mona Fendi yang merupakan seorang penyanyi dikaitkan telah terlibat dengan satu ritual yang melibatkan ilmu hitam untuk membantu ahli politik. Mazlan Idris mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Ritual itu berakhir dengan ahli politik tersebut dikerat kepada 18 bahagian ya, dan ditanam di halaman belakang rumahnya. Ada yang mengatakan rumah Mona Fendi yang terletak di Seksyen 12 Shah Alam berhantu sehingga kini. Malah beliau juga pernah menyebut bahwa dia tidak akan mati sebelum dijatuhkan hukuman gantung pada 2001. Macam baru saja berlaku kejadian kan. Kalau tidak silap, bukan satu saja dia punya bangsan. Di rumah dia banyak yang tertanam mayat. Kalau kamu mau cari lebih lagi tentang si Mona Fendi ini, kamu boleh cari di Google. Tapi inilah yang saya dapat kongsikan setakat ini. Oke guys. Yang kedua adalah Villa Nabila. Selain daripada Mona Fendi, Villa Nabila juga terkenal dengan cerita seramnya sendiri. Villa Nabila dinamakan di atas nama anak perempuan di keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Terdapat banyak kemungkinan yang menyebabkan rumah di Johor Bahru ini dikatakan berhantu. Antaranya kematian penghuni villa, pembunuhan berantai oleh seluruh ahli keluarga karena mempunyai masalah keuangan. Tidak kisah daripada mana datangnya cerita hantu di rumah tersebut, hanya yang betul-betul berani atau gila akan masuk ke rumah tersebut. Yang ketiga adalah Highland Tower. Highland Tower ini pun famous. Dalam senarai tempat paling berhantu di Malaysia, tidak sah kalau tidak sebut tentang Highland Tower. Bangunan yang terletak di Bukit Antarabangsa ini runtuh pada tahun 1993 dan 48 orang. Bangunan ini dikatakan telah menjadi tempat tumpuan para pemburu hantu. Ada yang mengatakan pernah melihat jelmaan wanita tua dan bayi melintas kawasan bangunan tinggal ini.
Adakah ini hantu bayi berusia 8 bulan, nenek berusia 77 tahun yang meninggal dunia ketika runtuhan tersebut berlaku? Tidak, tiada siapapun yang tahu jawabannya. Rancangan untuk merobohkan bangunan ini telah banyak kali diusulkan, peliknya ia tidak pernah terjadi. Yang keempat adalah 99 Mansion, atau dikenali sebagai Seldonia House atau Byram Estate. Ya. Dikenali dengan nama 99 Mansion, Byram Estate dan juga Sheldon House. Lokasi rumah berusia lebih daripada 150 tahun ini terletak di Pulau Pinang serta penuh dengan kisah dan ilmu hitam. Terdapat cerita mengatakan bahwa berlakunya pembunuhan terancang terhadap cucu-cucu kepada sebuah keluarga yang tinggal di 99 Mansion ini. Seluruh keluarga yang menetap di situ juga dikatakan oleh tentara Jepun yang menceroboh ke Malaysia. Bangunan ini seterusnya dihuni oleh seorang dokter yang mengamalkan ilmu hitam yang mungkin telah meninggal segala hantu yang dimiliki di bangunan tersebut dan menyebabkan bangunan tersebut bertambah seram. Yang kelima adalah Bukit Tungku. Bukit Tungku yang terletak di Kuala Lumpur ini merupakan tempat tinggal bagi golongan atasan karena harganya yang terlalu mahal. Rumah di Bukit Tungku juga pernah menjadi rumah yang termahal yang terjual di tahun 2020. Walaupun begitu, terdapat beberapa rumah yang dikatakan berhantu dan mempunyai sejarah hitam. Cerita hantu di Bukit Tungku dikaitkan dengan rumah penjajahan British yang dihantui oleh hantu wanita yang telah membunuh diri dan hantu misteri yang berkeliaran di kawasan tersebut pada waktu malam. Yang keenam adalah Banglo di Taman Tenaga Puchong. Banglo ini terletak di kawasan berbukit. Pemilik banglo ini dikatakan telah meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbiar karena terlihat sesuatu kejadian yang menggerunkan. Versi lainnya pula mengatakan telah berlaku pembunuhan yang melibatkan nyawa satu keluarga yang pernah berhutang kepada Ceti Haram. Mereka yang berani memasuki bangunan ini mengatakan pernah nampak lilin berwarna merah dikait dengan pelbagai ritual. Yang ketujuh adalah Kylie Castle. Bangunan ala Scottish ini terletak di Batu Gajah, Perak. Bangunan ini telah dibina oleh William Kelly Smith untuk istri Agnes dan 2 orang anaknya, Helen dan Anthony. Bangunan istana ini dibina untuk menunjukkan kejayaan, tetapi disebabkan oleh masalah kekurangan uang, bangunan ini telah tidak berjaya siap. Keadaan semakin buruk apabila William meninggal dunia di Lipson pada usia 56 tahun. Keluarganya telah mengambil keputusan untuk menjual bangunan yang belum siap tersebut. Pemilik baru bangunan tersebut juga tidak mengambil sebarang tindakan terhadap bangunan yang dibelinya dan bangunan tersebut dibiarkan begitu sahaja. Semasa penjajahan Jepun, bangunan istana itu telah digunakan sebagai tempat untuk menyiksa dan tahanan. Ada yang mengatakan pernah ternampak kelibat hantu yang berlega di sekitar bangunan tersebut. Selain itu, tiada siapa yang pasti. Yang ke-8, rumah berhantu Bukit Gasing, rumah SJ. Tiada kena-mengena dengan negeri Singapura. Nama SJ diberi karena di pagarnya terdapat tulisan dan S dan G yang besar. Nak tahu bagaimana Anda berada di lokasi yang tepat? Anda akan dapat lihat 2 buah kereta jenis Alfa Romeo dan Porsche yang terbiar. Cerita mengapakah rumah ini berhantu masih menjadi misteri. Namun ada cerita yang mengatakan istri kepada tuan rumah telah menuduh suaminya mempunyai hubungan dengan perempuan simpanan dan telah membunuh perempuan tersebut, manakala suaminya pula bunuh diri selepas mengetahui
Istrinya bunuh diri selepas dengan menggantung dirinya sendiri. Terdapat juga cerita berkaitan dengan seorang pengamal ilmu hitam yang menjadikan tempat tersebut sebagai menguji kekuatannya. Apapun cerita yang Anda dengar, janganlah masuk ke rumah hantu ini, melainkan Anda sendiri yang mencari masalah. Yang kesembilan adalah Hotel Mandarin. Ada desas-desus ya mengatakan Hotel Mandarin Pes ini terletak di tengah-tengah KL memang berhantu. Ramai juga yang mengatakan terdengar bunyi pintu dan kerusi bergerak pada waktu malam, atau bunyi guli jatuh atas lantai. Mengikut kepercayaan orang Melayu, bunyi ini bermakna tempat itu berhantu. Semua cerita ini dikatakan berpunca daripada bilik 1102. Yang ke-10 adalah First World Hotel. Suka nak percaya, tapi terdapat cerita mengenai First World Hotel yang berhantu berpunca daripada salah satu mangsa judi yang telah kehabisan wang dan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Buktinya, ada beberapa tetamu hotel yang tiba-tiba jatuh sakit, terbau kemenyan di setengah kawasan, terutamanya di kawasan yang pernah dilalui mangsa menurut kepercayaan Cina. Namun, bilik-bilik di hotel tersebut habis ditempah, tak kisah apapun alasannya. Yang ke-11 adalah Mimalen. Sebelum Sunway Lagoon dan Lost World of Tambunan popular, kita pernah ada Mimalen. Suka nak percaya, satu ketika dahulu, Mimalen yang terletak di Gombak adalah taman tema air yang paling hebat pernah dibina di Malaysia. Masalah Mimalen bermula dengan kematian pelancong dari kematian pelancong dari Singapura yang berumur 27 tahun. Kematiannya berpunca daripada papan longsor dan beberapa masalah keselamatan yang menyusul. Terdapat rancangan untuk menghidupkan semula Mimalen, namun gagal. Kami tidak pernah dengar cerita orang terlihat hantu di sini, namun berjalan di sekitar ini pastinya membuatkan bulu roma Anda berdiri. Sebaik boleh kami cuba elakkannya. Yang terakhir, ke-12 adalah Banglo Jalan Turi. Pada tahun 1992, seorang pengawal keselamatan Banglo telah membunuh 2 kanak-kanak dan seorang pembantu rumah di sini serta membuang mayat mereka di dalam tangki septic untuk rumah tersebut. Ada beberapa orang yang melalui Jalan Turi, Taman Bukit Bandaraya, telah terlihat satu susuk tubuh budak yang melihat keluar di satu banglo terbiar. Banglo Jalan Turi ini sekarang telah dirobohkan, tapi siapa yang tahu apa yang masih menghantui di kawasan tersebut. Ada fun fact ya guys, ada fun fact bagaimana untuk ketahui kalau kamu hampir terbeli rumah atau hartanah yang berhantu. Tahukah Anda bahwa ejen hartanah terikat dengan undang-undang tidak membenarkan mereka memberitahu Anda bahwa hartanah yang bakal dibeli adalah berhantu. Hanya masalah berkaitan dengan barang yang telah rosak seperti wayar, pipe, perabot yang telah rosak dan juga kemudahan lain, itu adalah satu perkara yang tidak beretika. Jadi kebanyakan ejen tidak mau menjejaskan reputasi mereka. Untuk alternatif lain, sekiranya Anda memilih untuk membeli rumah lelong dan Anda serta ejen hartanah juga tidak mampu untuk memeriksa rumah tersebut terlebih dahulu, ini antara yang Anda boleh lakukan, terutamanya jika Anda pernah mendengar cerita yang kurang enak didengari, tambah pula jika berkaitan dengan kejadian sukar dijelaskan. Sentiasalah berurusan dengan ejen hartanah yang boleh dipercayai. Lakukan carian online dan cari laporan berita atau mengenai rumah lokasi tersebut. Berbual dengan kejiranan di situ, tak kisahlah sama ada jiran atau pemilik kedai di kawasan situ. Upah peguam untuk lakukan, kalau ada banyak duit lah, kamu boleh upah peguam untuk melakukan siasatan mengenai sejarah hartanah tersebut. Lakukan amalan keagamaan ritual
sebelum berpindah masuk. Itu antara salah satu tips-tips yang boleh diberikan. So that's it for the video today. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. And kalau kamu ada cerita seram untuk dikongsikan di video akan datang, kamu boleh kirimkan ke email yang ini. Okay guys, see ya and be careful.